Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja min Allah illa ilaihi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para muntut Raf Akademi, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam yang penuh barakah ni, dan berada pada malam 2 Syakban. Alhamdulillah, Allah masih berikan lagi kita ruang dan peluang, masa dan tenaga kita untuk kita mengisi malam-malam kita, insya-Allah. Pada kita mengisinya dengan munajat umat, insya-Allah, dengan tawasul dengan suratul Fatihah, biqiraati suratul Fatihah 14 riwayat, 7 qiraat, insya-Allah. Yang mana apabila menunjuk pada suratul Fatihah ni jemaah sekalian, dan 2 akhir suratul Baqarah 285-286, ianya tidak lagi pernah lagi diberikan pada umat-umat yang sebelumnya. Hanya saja Allah bagi pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, itulah suratul Fatihah. Dan 2 ayat pada suratul Baqarah 285-286 diberikan khusus pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan kita beramal dengannya, yakni suratul Fatihah, jadikan amalan, dan dengan suratul Baqarah 285-286 yang kita jadikan juga amalan, mudah-mudahan Allah angkat, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kita kelebihan, insya-Allah, sebab daripada amalan yang kita lakukan ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah jemaah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan pengisian kita pada malam ini dengan kita mulakan Al-Fatihah dengan suratul Baqarah 285-286 dan suratul Kahfi 1-10. Dan akhir pada rancangan ni, akhir pada majlis kita, itulah kita akan bersama untuk membacakan suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat untuk munajat umat, insya-Allah. Baik, bantu sebarkan kepada sahabat kita yang lain. Bantu sebar-sebarkan, mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat daripada munajat umat ni, insya-Allah. Ikhtiar yang Allah telah berikan ini, mudah-mudahan ianya dapat memberikan banyak manfaat, insya-Allah, jemaah sekalian. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, pada yang dah bersiaran, insya-Allah kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. InsyaAllah kita teruskan dengan munajat umat di qiraati suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat fi kulli hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة
Nas'aluka ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, susah semua yang ada pada malam ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah akhirat. Ya Rahman. Nas'aluka ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Subhanallah. Wa islam seluruh dunia. Ya Rahman. Nas'aluka ya Allah. Ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah jemaah yang berkata Ta'ala, syukur pada Allah SWT. Allah izinkan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk beramal dengan munajat umat ni dengan bacaan 7 qiraat, 4 riwayat fi kulli hajat, doa khusus tadi di hujung itu. Kita doa yang dan amalan ini telah dijazakan oleh Sayyidul Fadhil Datuk Syekh Salihuddin Umar Qari. Lajnah penasihat Quran. Dan alhamdulillah kita Allah beri peluang untuk kita beramal dengannya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik jemaah sekalian, ada beberapa persoalan yang nak dirungkai. Pertama persoalan berkenaan dengan kuliah duha pagi tadi, iaitu tentang perbahasan wahdaniyah, iaitu wahdah sendirinya ataupun yang asa, ya. Jadi nak ada jemaah yang bertanya tentang bila sebut tentang wahdaniyah ni, yakni kita nak mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Lalu timbullah perbahasan tentang af'al, yakni bagaimana Allah mentadbir alam jagat raya ini, yang mana tiada campur tangan daripada makhluknya, tak ada. Jin pun tak ada apa. Wahdah, yakni dengan sifat kekuasaannya sendiri. Jadi perbincangan yang dibincangkan pada kuliah kita pada duha tadi adalah jikalau semua yang telah berlaku ataupun yang kita lakukan itu hendaklah mengikut SOP ataupun segala kadarnya yang telah ketentuannya. Kita melakukan tetapi tidak menentukan. Namun perlakuan yang kita lakukan itu sudah ada dalam ketentuan. Itu kena faham. Jadi timbul persoalan, bagaimana kurniaan yang boleh kita dapat tanpa ada usaha, luar daripada usaha anugerah. Baik, di sini perlu diingat, apabila sesuatu kurniaan Allah SWT itu nak diberikan kepada hamba-hambanya, itu menurut di dalam ilmu Allah SWT. Di dalam ilmu Allah SWT. Sama ada kita dapat dengan jalan usaha, al-kasb, ataupun di luar daripada usaha yang biasa. Tetapi masih ada usaha semua sekalian. Tu kena faham. Mana maksudnya begini, kita takkan keluar daripada usaha. Kerana usaha itu menyatakan daya. Daya kita, manusia, yang membezakan kita manusia dengan binatang, usaha lah. Namun usaha yang kita nampak, adat contoh, dan dibincangkan tentang rezeki. Kurniaan Allah bagi rezeki. Bagaimana perbahasan Imam Malik dan juga Imam Musyafi dalam konteks yang mana usaha yang nyata dengan daya dengan usaha yang nyata dengan yakin dia. Dua usaha. Tinggal lagi usaha yang kita nampak dengan daya perbuatan. Contoh nak dapat duit kan, dia kerja. Maka hasil pada kerja itu Allah takdirkan, Allah tentukan dapat duit. Bukan usaha tu menentukan dapat duit. Ingat, selalu kita kena ulang bahawasanya yang terjadi, yang berlaku itu atas ketentuannya. Bukan kita yang menentukan. Walaupun usaha kita banyak macam mana pun. Baik. Ada usaha yang tak nampak dengan mata, tapi dia berusaha. Contoh usaha yang tak nampak kaitan dengan
duit tadi. Orang cari duit, pergi buat kerja, buat itu, buat ini, dapat duit. Dia tak. Dia mengaji, baca, berkhidmat. Sebagai contoh, serumah lah kata serumah. Asal pada kedudukan harta tidak ada pada wanita. Asal pada suami. Jadi Allah takdirkan wanita ni berkhidmat dengan suaminya. Khidmat suaminya akhirnya nampak macam tak kerja, tak dapat duit. Dah tu yang berkhidmat duk kemas rumah apa semua itu usaha lah. Sama juga. Sebab itu kita kena faham bahawa saya semua tertakluk dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dalam usaha manusia yang mana bersandar pada manusia, tapi di sisi Allah itu pada kekuasaannya. Terjadi itu, dapat itu dengan kekuasaannya. Itu kata kita wahdaniyah, kita mengasakan sifatnya. Baik. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, maka di sini dalam konteks kita nak melakukan satu perkara, dan soalan juga yang ditanya adalah bagaimana pula tentang kekuasaan Allah. Allah berkuasa menentukan. Contoh, kita nak buat donat. Saya contoh tadi kan. Jadi, SOP buat donat tu, ramuan yang telah ditentukan. Nampak manusia, ingat kita faham satu perkara. Semuanya di dalam ketentuan Allah. Dan Allah yang menentukan. Bila kata Allah yang menentukan, maka segala yang terjadi dalam ketentuan. Maka Allah telah menentukan manusia untuk melakukan sesuatu itu, maka perlakuan kepada sesuatu itu telah pun dalam ketentuan Allah. Lalu manusia melakukan, katalah dia buat donat, kena pakai tepung gandum. Itu dalam ketentuan Allah Ta'ala. Maka dia nak tukar buat tepung jagung. Tak jadi donat. Katalah kita nak juga buat dengan tepung jagung. Dengan harapan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa untuk bagi jadi daripada tepung jagung jadi donat. Maka di situ kita nampak Allah berkuasa kan? Lah, sebenarnya kita tertipu. Kita dah nampak bahawa tepung jagung tu berkuasa boleh jadi donat. Kita mengharap kepada kejadian itu, walhal sebenarnya kita bercakap begini, Allah kan berkuasa, pakai tepung jagung mesti jadi. Adat kepada perbuatan itu kita dah maklum dah. Jadi kita cuba bersandarkan kepada perubahan itu. Ini mesti jadi. Aku buat ni menungkak arus sebagai contoh kan. Ini mesti jadi ni. Walhal kita sebenarnya dah bersandar pada diri kita dah. Kita bersandar pada Allah SWT. Sebab tu apa yang telah Allah tentukan kadar perbuatan tu, setelah berada ketentuan, maka kita takkan berubah dah. Itulah Allah kata, tiada satu pun perubahan yang berlaku pun dalam sistem kehidupan ni. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua Allah dah tentukan ketentuan. Jadi kita cuba nak melihat, ini macam mana Allah berkuasa ni. Walhal memang Allah boleh menjadikan dengan tepung jagung boleh jadi donat, boleh, tak mustahil bagi sisi Allah. Ini hukum akalan. Tapi pada kita pula, kita sudah berfikir macam ni. Kita nampak kita ubah SOP itu, kita nak buat tepung jagung jadi donat. Kita nak nampak Allah berkuasa ke nak nampakkan bahawa tepung jagung pun boleh? Secara halus kita beranggapan, kita menyangka Allah, kita nampak kuasa Allah. Tapi sebenarnya kita dah bersandar pada diri kita. Kita nak nampakkan bahawa melalui tepung jagung ni lah jadi. Walau kita sepatutnya dah akul lah dengan ketentuan Allah. Allah dah tentukan adatnya, tepung jagung jadi. Tepung gandum jadi. Tepung jagung tak lagi jumpa lah jadi. Tak jumpa lagi lah. Jadi kita tak adalah nak melawan kepada ketentuan itu. Faham? Okay, bagaimana dengan rezeki pula? Rezeki kita bincang tadi. Rezeki datang ada melalui yang usaha yang nampak dengan usaha yang tak nampak. Usaha yang nampak, adat perbuatan, cari duit, kita kerja. Macam tadi lah. Cari duit. Isteri tak kerja, dapat duit. Macam mana pula? Di mana usaha isteri dapat duit? Tu suami bagi. Macam mana isteri boleh dapat duit, suami bagi? Kerana isteri pun usaha juga. Usahanya macam mana? Usaha pada ketaatan. Semua usaha jalan. Cuma usaha dia berbeza. Berbeza lah. Itu namanya orang kata, ini keistimewaan ni. Dia duduk baca Quran, dia boleh dapat duit. Dia tak usaha pun. Siapa kata dia tak usaha tu baca Quran? Usaha lah. Okey, baik. Kita faham pada usaha.
Okey. Tapi kita kena letakkan dalam kesimpulan perbahasan pada usaha ini wahdaniyah. Yakni usaha tidak menyatakan hasil, titik. Habis itu. Hasil adalah penyataan daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Rezeki datang melalui. Okey, melalui perkataan yang betul. Tetapi menentukan datang rezeki bukan dengan usaha. Melalui wasilah dia panggil, wasilah asbab. Wasilah. Tapi menentukan itu Allah. Allah telah menentukan rezekinya dalam ketentuannya. Perlakuan manusia telah ditentukan Allah untuk kita melakukannya. Pendek kata, pendek cerita, kita faham manusia melakukan tapi tidak menentukan. Jadi lakukanlah saja tanpa sibuk untuk menentukan hasilnya. Baik. Yang jadi pening ni, sampai kita melakukan, kita nak menentukan adakah kita ni dia kedudukannya tanpa usaha begini ataupun usaha begitu. Kita nak meletakkan kedudukan usaha seseorang itu pada kedudukannya, oh dia ni usaha A dapat B, oh dia ni usaha B dapat C. Walhal Allah dah kata hasil pada setiap usaha itu ditentukan oleh dia. Jadi kita berlepas tanganlah daripada perkara itu. Kita hanya fokus pada usaha yang kita nak lakukan, tapi kita tak menentukan pada hasil. Habis macam ni nak dapatkan hasil itu, memintalah kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Udu'uni astajib lakum. Mintalah pada Allah. Allah kata minta. Ya Allah, bagilah jadi ya Allah. Atas asbab pada usaha yang aku lakukan ni, ya Allah kau tentukanlah yang terbaik. Tak boleh tak duduk saja doa pada Allah. Okay, kita tanya balik. Duduk saja, minta pada Allah. Soalan. Allah telah mentakdirkan kepada manusia untuk melakukan ketaatan. Bolehkah duduk saja hanya meminta? Duduk je minta. Boleh terjadi? Semua yang terjadi tetap dalam ketentuan Allah. Duduk saja pun boleh terjadi. Namun di situ ada perbahasan yang Allah nyatakan taklif, tanggungjawab. Masakan kita nak bekerja, kita tidak bekerja, tiba-tiba minta gaji. Pergi masuk pejabat satu office, satu company, kita tak ada kaitan pun dengan company itu, tiba-tiba gaji aku bulan ni boleh? Boleh tak? Tapi boleh tak company tu bagi? Memang boleh, dia ada duit. Tapi soalannya, kau siapa? Tiba-tiba aku nak bagi, walaupun aku bilioner, tiba-tiba kau minta kat aku, tanpa ada apa-apa kaitan. Kau siapa? Aku tak ada kaitan dengan kau, jadi aku tak nak bagi. Nah, begitulah kita dalam meminta kepada Allah. Dalam bahasa muka tak tahu malu kan. Minta tapi tidak taat. Tapi Allah boleh bagi tak? Boleh. Allah Maha Kaya. Sebab apa? Apa kaitan Allah nak bagi kepada kita? Sebab kita hamba dia. Sekali lagi kita bukan hamba yang taat lah. Itu je lah. Allah tentukan ketaatan atas kita. Tapi kita keluar daripada ketentuan itu. Asbab mana Allah pun bagi ujian kat kita untuk tengok. Allah bagi ilham baik, ilham buruk. Dia boleh tak untuk bersihkan? Nah, macam itu jemaah sekalian. Kita, Allah pencipta, kita ciptaan. Selama mana kita meminta kepada Allah, maka Allah akan bagi. Tapi soalan bagi tak bagi pun tak tertakluk pada diri kita, sebab semua yang kita minta Allah punya. Sebagai contoh lagi, kita datang tepi jalan, tahan kita. Tahan kita, kita kata apa? Saya nak kereta ni boleh tak? Siapa minta? Nak pula kereta yang kita tahan semua kereta mahal. Kita Mercedes kita tahan, kita BM, kita Ferrari, kita Lamborghini. Tahan, berhenti, tahan. Saya nak kereta ni. Orang tu kata, awak ni siapa tiba-tiba minta ni barang saya. Nampak? Kita minta barang orang kan? Yang kita minta itu adalah bukan kita punya. Allah punya. Jadi soalannya, Allah nak bagi tak bagi itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Itu kata, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sebab itu Allah kata suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan didikan solat. Wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiyin. Ini amat berat
kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kita ni taat buat, taat buat, taat buat, minta, taat buat, minta, taat buat, minta. Nah, jangan kita gantikan taat dan buat itu hasil. Taat buat itu adalah kerja hamba. Minta pun kerja hamba. Maka Allah yang Maha Esa menggunakan permintaan hamba-hambanya. Alas. Kat situ. Nah. Jadi, berbalik pada soalan tadi, adakah boleh kita mengatakan bahawa Allah kan Maha berkuasa? Saya buat benda yang tak ikut, contoh mencari adat macam tadi. Bolehkah terjadi? Itu bermaksud kita nampak pada hasil, pada usaha lagi. Sebab kita cuba nak buat usaha yang menongkar arus, cuba usaha yang mengaitkan hasil. Walhal segala kurniaan itu adalah, hasil itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Atas ilmunya. Atas ilmunya. Jadi bukan kita nak menentukan hasil atas perbuatan kita. Sebab tu kalau kita masih terlihat perbuatan akan yang menentukan hasil, di situlah ada kedudukan. Kan boleh, Allah kan berkuasa nak menentukan. Itu duduk saja pun Allah berkuasa nak mendatangkan. Memanglah cerita perbahasan Allah berkuasa. Tapi persoalannya sekarang adalah kita nampak usaha kita yang menghasilkan. Lalu kita pun cakap Allah berkuasa. Tak kenalah. Sebab kita masih nampak hasil kita. Okay, jadi kesimpulan yang kita nak buat di sini adalah letakkan balik di dalam perbincangan takluk ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita melakukan tapi tidak menentukan. Kita usaha tapi tidak berkuasa. Kita hanya berdaya usaha tapi tidak berkuasa. Ia menentukan hasilnya. Jadi kalau faham macam itu, walaupun usaha itu juga melaluinya nanti akan ada hasil. Tetapi tidaklah kita menentukan yang mana satu usaha yang berhasil. Lalu apa kesan kepada kita ni? Kalau kita tak tahu usaha mana satu yang berhasil, apa bagusnya? Apa bagusnya? Kita tak tahu usaha mana satu yang berhasil. Yang bagusnya kita akan berharap kepada Allah tanpa henti. Sebab kita tak tahu usaha mana satu yang berhasil. Kita tak tahu usaha yang mana satu yang mendatangkan hasil. Dan kita pun tahu bahawa bukan usaha yang mendatangkan hasil. Maka ketika kita berusaha, kita tetap berharap kepadanya. Raja' ilallah. Lalu, kita berhenti berusaha? Tidak. Orang yang berhenti berusaha, barangkali dia putus asa. Malah. Buat apa pun tak jadi. Maksud, dia berbalik. Buat apa pun tak jadi, bermaksud dia harap usaha bagi jadi. Nampak? Patutnya dia usaha je lah. Sebab usaha bukan bagi jadi Allah. Bolehkah kita berhenti berusaha? Kita kalau berhenti berusaha, bermaksud kita termasuk dalam orang yang berputus asa. Nampak? Baik. Samalah dengan jahat dan baik tadi. Buruk dan baik. Allah telah menentukan padanya ada baik dan buruk. Itu dah ketentuan Allah. Dan Allah menentukan kita untuk memilih baik dan buruk. Dengan akal yang Allah kurniakan, dengan ilmu yang Allah berikan. Lalu, pemilihan di dalam ketentuan Allah itu, yang mana Allah tentukan kita untuk memilih, adalah ketentuan yang telah ditentukan di atas ini. Jadi kita bukan nak memikirkan, oh Allah dah tentukan kita baik. Bukan Allah tentukan kita dari sudut, akhirnya kita tak boleh buat apa-apa. Salah. Kita tak tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Allah dah tentukan baik dan buruk. Satu. Keduanya, Allah tentukan kita untuk memilih baik dan buruk. Ini spesial untuk makhluk bernama manusia. Jadi, dalam ketentuan itu, kita ikutlah apa yang telah Allah tentukan. Allah tentukan kita ini sebenarnya untuk mengikut kepada kebaikan. Namun di situ ada ujian Allah campakkan dalam diri kita. Itu ada nafsu. Untuk kita bermujahadah. Untuk kita berharap kepada Allah. Berharap. Sebab itu dalam usaha untuk menentukan baik buruk juga tetap berharap kepada Allah.
Sebab kita tak tahu. Sebab tu kita kena Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kita tentukan kepada aku yang akan jadi baik. Mana boleh. Kita dah tentukan aku baik. Ataupun kita tentukan dah jahat. Nak buat macam mana? Biar je lah. Tak boleh. Sebab yang menentukan baik dengan buruk tu Allah. Kita melakukan suruhan dia. Kalau Allah suruh kita bertaubat, taubat. Kalau Allah suruh kita tinggalkan kejahatan, tinggalkan kejahatan. Itu maksudnya baik buruk itu bukan suruh kita menung. Allah dah tentukan dah baik buruk. Jadi nak buat ke tidak? Biarlah dah Allah tentukan, kita tak payah buat lah. Itu bukan maksudnya. Ya? Dengan macam faham bila mana nak melaksanakan masih rasa hasil itu ada usaha. Itulah namanya mujahadah. Itulah mujahadah. Nak bersihkan hati dari terlihat diri. Nak bersihkan hati dari terlihat diri. Nak bersihkan hati. Macam nak bersihkan hati dari terlihat diri. Itulah istighfar. Tubu ilallah. Apa-apa nak kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan berhenti kita untuk membersihkan hati agar tidak terlihat diri. Nampak? Jadi jemaahnya mulakan ta'ala. Jadi disebut tentang perbahasan ini, kita pun kena simpulkan bahawa kita semua di dalam ketentuan Allah. Bila semua dalam ketentuan Allah, kita duduk dalam ketentuan itu dengan hati yang menerima. Menerima itu namanya ridha tu. Menerima. Ya? Baik, mas sekalian. Wallahu a'lam. Memang apa pun memang kena kembali kepada, memang itu wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur, wa ilaina turja'un. Wa ilallahi turja'ul umur. Surah Al-Hadid ayat 5. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Jadi semuanya di langit dan di bumi itu, semuanya di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, dan kepada Allah jugalah kembali segala urusan. Jadi kita bersihkan hati agar tidak terlihat diri. Diri mana? Diri yang berusaha tadi. Berusaha bukan diri yang berusaha apa? Yang mendatangkan hasil. Itu mujahadah tu. Mujahadah kita sentiasa. Mujahadah kita sentiasa. InsyaAllah. Wallahu alam. Itu saja mas sekalian perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Manapun maaf pada saya ada kekurangan. Terkasar kata kurang bicara penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Jadi saya minta jemaah sekalian yang mana mungkin baru live malam ni ataupun sudah live nak ulang kaji balik perbahasan ni, rujuk perbahasan pada siang tadi. Rujuk jemaah sekalian pada perbahasan siang tadi. Dan satu perkara lagi, kita kena berdoa minta Allah Ta'ala bagi faham. Jangan nak faham sendiri. Jangan kita nak faham sendiri, takkan boleh. Sebab faham itu adalah kurniaan Allah. Minta pada Allah Ta'ala. Allah tentukan kefahaman. Jadi mohonlah kepadanya agar Allah berikan kefahaman. Ya Allah, kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin daku dengan cahayamu. Ini semua makrifat. Nak mengenal Allah. Mengenal Allah tu dengan Allah, bukan dengan diri kita. Dia doa minta, ya Allah, kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin daku dengan cahaya. Itu bahasa dalam terjemahan daripada Allah mafaqih fiddin wa alim bitakwil. Ya. Bila Allah nak bagi faham pada agama melalui apa? Melalui kita mengenal dia, makrifat. Kita makrifat Allah dengan hukum-hukumnya. Ya Allah, kurniakan makrifatmu, basirahmu. Untuk kita lihat tadi, perbahasan-perbahasan tadi itu, basirah, ia tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Dia ada mata hati, basirah. Mata hati. Kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin daku dengan cahaya. Dan mata hati ni pula terzahir apabila ada cahaya. Kalau nak tengok saja dengan mata hati tanpa cahaya, maka tak ada timbul perbahasan mata hati. Maka ya Allah, kurniakan makrifatmu, basirahmu, pimpin daku dengan cahayamu.
Itulah sebenarnya kebergantungan yang sebenar. Wallahu a'lam. Baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'afina illa alladziina aamanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu